Okey, 4 peraturan yang kamu perlu patuhi ketika berada di dalam kelas online. Ustaz pakai macam ni je sebab Ustaz pergi ke sekolah ni. Okey, yang pertama, kamu digalakkan, diwajibkan untuk membuka kamera. Semua buka buka kamera. Okey, siapa lagi belum buka ni? Cepat buka kamera. Ustaz akan ambil kehadiran menggunakan kamera. Kalau kamera kamu buka, kira kamu hadirlah. Okey. Yang kedua, mic mute-kan. Kalau tak ada apa-apa nak cakap, mute-kanlah mic. Tutup. Jangan nanti takut mengganggu orang lain. Contoh macam kawan-kawan lain nak belajar tapi kalau kamu buka mute, bunyi mak kamu tengah masak lah, bunyi adik kamu nangis lah, takut mengganggu orang lain, takut mengganggu kawan-kawan kamu yang lain. Jadi mic mute. Kalau nak cakap boleh buka mic, tak ada masalah. Yang ketiga, mana yang duduk kat kursi tu, macam ni duduk kat kursi kan, duduk elok, duduk sopan. Jangan terkangkang ke, jangan tergolek ke, terbaring, terlontang ke, duduk elok. Okey, dan yang terakhir, kamu semua diwajibkan untuk memakai pakaian Sribes. Ustaz tak ada. Ustaz tak ada baju Sribes, pakai baju ni je lah. Takkan saya pakai Sribes? Mana ada saiz besar, saiz kecil je. Jadi, kamu semua digalakkan untuk memakai pakaian sekolah. Pakai time kelas je. Lepas kelas buka balik. Macam tu. Jadi, penat-penat je mak kamu beli. Kalau kamu tak pakai, buat apa? Bukan? Jadi kamu digalakkan untuk memakai pakaian sekolah. Okey, yang tu 4 peraturan dia. Saya ulang balik. Pertama, kamera buka. Yang kedua, mic mute. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Dan yang keempat, pakaian sekolah. Okey. Sebelum kita mula, tanda tangan dulu baca doa belajar. Kita baca surah Al-Fatihah dan juga doa belajar. Tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amin. Okey, kamu ada buku teks akhlak dan buku aktiviti? Ada? Ada, okey. Semua ada Ada yang tak ada tak? Ada yang tak ambil lagi tak kat sekolah? Semua dah ambil kan? Okey, sekali buku aktiviti Untuk minggu ni kita menggunakan buku aktiviti. Kerja sekolah kamu ialah menggunakan buku aktiviti. Semua ada Ada yang tak ada? Kalau ada kan cuba buat tanda good. Tanda ni kan bawah tu kan ada emote kan, emoji kan. Cuba buat tanda good macam ni. Macam tu. Tu atas tu yang saya buat tu, tanda emote good tu. Cuba buat tanda. Siapa yang ada, yang tak ada tak payah buat. Okey. Alhamdulillah semua ada. Okey, yang tak ada saya bagi tahu balik Yang tak ada, kalau kamu tak ambil buku contohlah kamu tak ada, buku kamu tak lengkap lagi. Contoh buku akhlak tak ada ke, buku tulis tak ada ke, kamu boleh tanya kat guru kelas, minta mak ayah kamu mesej guru kelas tanya. Lepas tu kalau nak pergi ambil boleh pergi ambil sekarang. Bukan sekarang, bila-bila lah. Sebab akan ada guru yang jaga di sekolah. Okey. Sampai pukul 6, nanti pukul 6 Ustaz akan jaga. Okey, tu saja. Seterusnya, okey, yang tak ada Ustaz akan share screen buku teks. Yang tak ada, Ustaz akan share screen buku teks. Okey, sekejap Ustaz share screen dulu.
Start share screen. Okay, Ustaz share screen ni sekarang ni tengah share screen, Ustaz pakai handphone je. Ustaz pakai handphone. Kau boleh tengok di sini. Nampak kan? Cuba buka mic cakap, nampak tak? Nampak. Okey. Nampak. Okey, bagus. Terima kasih kerana respon. Okey, semudah ada kan? Okey, kita buka buku surat. Ini kita belajar mengenai ni adab berjual beli. Sebelum kita ni, Ustaz ada video nak tunjuk kamu tau. Ustaz ada video. Okey, kejap Ustaz tutup share kamu mengenai adab jual beli. Sekejap, Ustaz standby dulu video dia. Siapa punya mic ni? Tutup. Adab jual beli. Kejap Ustaz tunjukkan video dia dulu. Mana video ni? Sekejap. Ada video ya, tunggu Okey. Kejap. Dah jumpa. Ustaz akan share screen balik. Share screen. Ustaz ada video nak tunjuk kat kamu mengenai adab jual beli. Okey. Tengok Sekejap, Ustaz back balik. Dengar tak? Tak. Tak dengar Tak dengar. Sekejap. Tak. Start pause balik. Tak dengar suara Sebentar. Tak dengar suara Tak. Sekejap Sekejap. Okey. Sekarang dengar tak? Dengar. Okey. Dengar. Dengar lagu je kan? Tahu cakap apa? Orang tu cuma gerak mulut je. Suara tak keluar. Tangan dia pun tembus ke tulisan. Baca. Tak ada unsur penipuan. Barang jual mestilah halal. Ini akibat dia. Peniaga menjadi rugi. Dicuma masyarakat, hidup tidak berkah. Dapat azab Allah di akhirat. Okey. Kat sini ya video dia. Sekejap saya tutup share screen balik. Okey, tadi video tu dia mengenai jual beli. Siapa antara korang mak ayah dia ada yang berbisnes? Ya, saya bisnes. Bisnes businessman kan? Tahu kan businessman macam mana kan? Tahu bisnesnya. Kejap. Bisnes ni Nabi sendiri, kalau kita tahu, Nabi waktu dia berumur berapa, dalam umur darjah 6 lah, Nabi dah pergi berniaga.
ataupun dia pergi keluar pada Madinah, dia pergi luar pada Mekah untuk berniaga. Nabi jual apa? Tahu tak? Nabi jual Nabi jual kurma. ya, kurma ada, kain-kain ada. Okey, banyaklah Nabi berniaga waktu Nabi muda lah, Nabi berniaga. Jadi berniaga ni bukan haram tau, tak. Berniaga ni salah satu ibadah juga sebenarnya. Dia pun salah satu ibadah. Pekerjaan, bukan setakat berniaga je. Kamu kerja, kamu jadi polis, kamu jadi cikgu, itu pun salah satu ibadah. Sebab kita bekerja kan untuk mendapat pendapatan. Itu pun salah satu ibadah juga. Okey. Nabi pun bekerja, tapi cara Nabi lain lah, cara kita lain, cara ustaz lain. Ustaz jadi seorang guru. Nabi bekerja, Nabi lain. Nabi dia pergi berniaga di luar-luar. Okey. Contoh macam berniaga yang berjaya. Siapa yang kamu kenal berniaga yang berjaya? Siapa yang kamu kenal? Siapa? Berniaga, orang bisnesmen yang berjaya. Siapa yang kamu kenal? Dato' Ali Shukri. Lagi? Siapa yang kamu kenal kat Malaysia ni? Datuk Seri Vida. Dato' Seri Vida. Lagi. Banyak lagi kat Malaysia ni. Banyak. Lagi yang berjaya. Sebab? Saya tak tahu macam wataknya kerjanya. Dato' Seri Vida ada jual produk dia kan. Produk kecantikan. Dato' Ali Shukri pun. Siti Khadijah. Itu zaman dulu lah. Siti Khadijah isteri Nabi. Pun berjaya. Seorang yang berjaya. Dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia siapa? Dato' Ali Shukri, dia jual produk-produk dia. Syuaib sepatu, tengok tak? Syuaib sepatu pun dia berniaga. Dia jual Barber Bill kan. Keduanya kedai minuman air pun berjaya. Ramai lagi dekat dalam Malaysia ni orang yang bisnes yang berjaya. Dia menjual produk dia dengan cara yang betul. Kalau kita jual dengan cara yang betul, kita akan dapat kita punya hasil lah. Kalau kita jual dengan menipu, contoh kita menipu dalam jual kita. Contoh kita jual barang, contohlah kita jual jubah atau baju. Tapi baju tu ada koyak tang ketiak. Dia pun bawa tak tahu, dia jual je. Padahal barang tu rosak. Dia jual barang yang rosak. Jadi bila pelanggan beli, tiba-tiba tahu, barang ni tak elok ni. Ni koyak ni, contoh dia jual emas. Tapi emas ni koyak tengah-tengah. Bila penjual beli, bila penjual tu dia jual ke orang beli tu tengok koyak. Dia kata, "Oi, kurang ajar orang ni jual emas koyak." Mesti tu orang tu dah takkan beli dengan dia, betul tak? Orang tu mesti akan beli dengan orang lain pula. Jadi penjual tu akan mendapat kerugian. Macam itulah. Dia jual barang yang tipu. Satu lagi kadang-kadang dekat Malaysia ni viral. Dia jual barang yang rosak akan kena viral lah, apa lagi. Orang takkan beli dah kat kedai dia, macam tu. Jadi kita kena jual barang yang elok. Okey, tengok balik buku teks sekejap saya screen. Yang tak ada buku teks aku boleh tengok yang Ustaz share ni. Sekejap saya share screen. Barang-barang jualan. Okey, ni adab-adab dia. Okey, tengok Ustaz satu. Okey, ni pengertian dia. Ustaz nak Ani mana Ani? Ani ada Ani? Ada. Okey, Ani buka mic, baca pengertian dia. Jual beli ialah akad tukar menukar barangan atau perkhidmatan dengan wang secara redha antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Okey, contohlah, saya bagi contohlah. Contoh macam kamu ada jual pemadam. Lepas tu kamu jual pemadam 150 sen. Lepas tu kamu beri pemadam tu dekat pembeli tu bagi duit. Itu halal, itu okey, boleh jual beli yang bagus. Okey, satu lagi contoh yang lain, kamu ada pemadam dan dia pun ada pemadam. Si A ada pemadam, si B pun ada pemadam. Jadi kamu tukarkan dia. Itu panggil swap. Tukar. Itu pun boleh. Contohlah Ustaz pakai iPhone. Ustaz pakai iPhone. Dia pula pakai Android. Jadi apa kata kita tukar nak? Contohlah Ustaz dengan Ustaz A dengan Ustaz B. Ataupun si A lah, Abu dengan Ali. Abu pakai Android, Ali pakai iPhone. Lepas tu dia kata, ya aku ni nak pakai Android lah, tak nak pakai iPhone, tak syok lah.
Lepas tu dia tukar dengan kawan dia. Dia swap. Dia swap. Tapi dengan harga handphone tu sama lah. Jadi, dia tukar. Jadi, benda tu boleh. Swap ni boleh. Kamu ada pensel, dia ada pensel, kamu tukar dengan dia. Jadi, boleh. Okay, ni yang adab ni antara ada 9. Paling yang saya tekankan ni. Jujur. Sebab kebanyakannya orang jual beli, dia tak jujur tau. Ni. Perkataan jujur ni paling penting. Ataupun lebih dikira sebagai amanah. Dia jual barang yang rosak tu yang paling kita marah. Betul tak? Kamu pernah beli tak? Kamu boleh beli, contohlah kamu beli barang dekat Shopee. Kamu beli lampu. Sampai-sampai lampu dah pecah. Ayo. Mesti kita akan rasa marah kan? Kita bagi feedback, apalah penjual ni. Beli lampu yang rosak, beli barang yang rosak. Itu antara yang tak jujur lah. Melainkan kalau dia beri lagi barang satu lagi. Contoh dia return balik barang tu. Nanti dia beli barang online, barang tu tak elok. Lepas tu dia bagi balik, dia post balik barang satu lagi yang elok. Itu dibenarkan, itu boleh, itu baru okey. Jujur, kebanyakan orang tak jujur. Jual barang ni, dia tipu, dia nak untung kan. Okey. Mulakan dengan bismillah, banyaklah. Ni ada adab dia, ada 9. Kamu boleh tengok balik, baca, amalkan. Contoh mana tahu nanti besar-besar nanti kamu tak jadi seorang cita-cita kamu nak kamu jadi seorang peniaga ke, mana tahu kan. Ustaz pun sebenarnya cita-cita ustaz bukan nak jadi seorang cikgu tau. Cita-cita ustaz sebenarnya nak jadi seorang adalah rahsia lah, tak boleh tahu. Tapi ustaz jadi cikgu. Kau lah mana tahu kamu besar-besar kamu kata kamu nak jadi seorang doktor. Tapi bila besar nanti kamu tak jadi doktor, kamu jadi peniaga, mana tahu. Kamu boleh amalkan polis. Okey. Tengok dalil dia muka surat 2. Kat sini ada dalil menjual beli. Dalam Al-Quran pun ada menyebutkan menjual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksud dia Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tahu tak riba tu apa dia? Tahu. Contoh. Contoh. Menipu dalam timbangan. Contoh lagi, dia jual barang yang rosak ataupun dia ambil lebih. Contoh macam tu. Boleh macam itulah, dia jual barang ataupun dia timbang. Contoh dia jual beras timbang punya. Tapi dalam beras tu sepatutnya beras tu 5 kilo tapi dia cuma letak 4 kilo sahaja. Itu menipu dalam penjualan. Jadi hukumnya haram dan berdosa. Okey. Ni perkara-perkara yang dilarang ketika menjual beli. Ni. Perkara yang dilarang. Okey, Ustaz nak kamu baca yang siapa Ustaz nak minta Akif baca nombor 1 Akif Zakwat. Ni, nombor Ustaz 3 ni. Nombor 1. Akif ada? Menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Ni dari Ustaz kata tadi. Okey, masih Akif ni tadi Ustaz kata tadi. Menipu dalam timbangan, sukatan dan juga harga. Sepatutnya ikan tu dia timbang ikan tu sepatutnya 2 kilo je, berat dia 2 kilo je, tapi dia jual dia tipu, dia kata ikan tu ialah 3 kilo. Jadi itu menipu dalam timbangan. Jadi harga dia makin menaiklah sebab 3 kilo kan. Okey, yang kedua Ustaz Umairah baca nombor 2. Menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Okey, terima kasih Mara. Okey. Menyembunyikan barang cacatan. Okey, contoh barang tu kan rosak. Tadi saya katalah dia jual baju, tapi baju tu terkoyak tang ketiak. Sepatutnya kalau barang dah rosak jual dengan harga yang murah ataupun tak payah jual. Ni dia jual juga. Dia jual dengan harga yang sama. Lepas tu rosak. Bila pembeli balik rumah tengok la ilaha illallah koyak tang ketiak. Contoh. Itu namanya menjual barang yang rosak ataupun samalah tu cacat, barang tu ada cacat lah, macam dia tak elok. Okey, yang ketiga Ustaz nak minta Zawana macam nombor 3. Menjual barang yang telah luput tarikh.
Okey, menjual barang yang luput tarikh. Contoh air dalam tin ke, air botol ke. Sepatut air tu tamat tarikh dia 2020. Tapi sekarang dah 2021 dia jual juga. Jadi benda tu salah. Okey, last kali nombor 4 siapa Saya tak nampak tau dalam ni. Kejap. Ustaz baru nampak. Siapa Ustaz suruh baca ni? Wan Azif. Wan Azif baca nombor 4 Wan Azif. Barangan yang dijual tidak berkualiti. Okey, barangan yang dijual tidak kualiti ataupun kopi ori. Kau pernah tengok tak iPhone yang kopi ori? Contoh kan orang tu jual iPhone tapi iPhone tu bukan yang ori punya. Dia jual harga yang tipu, harga bukan dia jual iPhone tu yang clone. Ada tak iPhone clone tau? Saya nampak body dia body iPhone tapi dalam dia Android. Pernah tengok tak? Tak pernah kan? Zaman dulu ada, sekarang tak ada dah. Sekarang semua barang ori. Zaman dulu ada, waktu 2018 ke 19 ada. Body dia punya bentuk belakang iPhone. Tapi dalam dia Android. Itu yang namanya barang yang tidak berkualiti. Okey. Ni semua fadilat, akibat. Okey, fadilat dan akibat ni saya nak bagi tahu dua cara. Kamu akan masuk UPKK tau. Kamu akan menduduki peperiksaan UPKK tahun ni. Semua tahu kan? Tahu kan semua orang? Okey. Ustaz dah 5 tahun dekat sini. Aku dah masuk tahun ke-5 dekat Seribas. Jadi Ustaz dah banyak kali ajar tahun 5, tahun 6. Okey, jadi saya beritahu cara Ustaz ajar akhlak sirah tau daripada 2017 ni. Okey, saya nak beritahu cara nak mudah jawab soalan. Contohlah dalam UPKK tu ada soalan, berikan 3 contoh soalan berikan 3 akibat tidak beradab ketika jual beli. Contoh akibat menjual beli. Berikan 3 akibat jual beli. Kamu tak payah ikut yang ni tau. Kamu tak payah ikut yang ni. Yang dalam ni lah. Kamu tulis je. Dibenci oleh Allah. Itu kalau akibat lah. Dibenci oleh Allah. Dibenci oleh ibu bapa. Mendapat dosa. Contoh pula, contoh bawah soalan dia. Berikan 3 fadilat jual beli. Kamu lawankan balik. Contoh kata tadi kan. Dibenci oleh Allah. Lawan dia apa? Tahu tak lawan dia apa? Disukai Allah. Yes, betul. Kamu buat cara tu, insya-Allah kamu akan dapat 6 markah. Satu soalan 2 markah. Contoh kalau kamu lawankan balik, disukai oleh Allah dan Rasul. Pastikan ada pasangan. Contoh, disukai oleh Allah dan Rasul. Disukai oleh ibu bapa dan guru. Pastikan dia ada 2 pasangan. Contoh lagi, yang paling mudah lah, mendapat dosa. Dia tidak beradab ataupun tidak mengamalkan adab jual beli, dia akan mendapat dosa. Lawan dia mendapat pahala. Macam tu je, senang je cara dia. Dulu lagi Ustaz ajar tahun 5, tahun 6 semua macam tu cara dia. Tahun 6 pun nanti pun kamu boleh buat benda yang sama macam ni juga. Kamu lawankan balik. Kalau contoh keluar soalan akhir tahun boleh juga. Contoh kamu nanti bulan 6 kot kamu akan ada periksa exam. Contoh exam pertengahan tahun kan. Kamu buat je cara Ustaz ni. Dibenci oleh Allah, disayangi oleh Allah dan Rasul. Dibenci oleh ibu bapa dan guru, disayangi oleh ibu bapa dan guru. Mendapat dosa dan mendapat pahala. Macam tu, contoh. Okey. Itu saja kita punya. Okey, kejap stop screen. Okey. Untuk adab jual beli dah habis. Adab jual beli dah habis. Jadi, latihan untuk kamu punya kerja rumah lah nak buat sekarang boleh, nak buat malam nanti pun boleh, nak buat esok pun boleh. Tapi pastikan kamu hantar. Okey. Keluarkan buku aktiviti. Semua ada? Ada kan? Okey. Sebelum tu kamu tanda dulu, tanda. Okey, Ustaz akan bagi tahu buku surat berapa yang kena buat, kamu tanda Tanda dekat nombor ke, kat mana-mana ke tak kisah, asalkan tanda. Okey, kamu kena buat muka surat 1. Ada? Muka surat 2. Tanda. Dengan muka surat 3. Okey. 1, 2 dan 3. Okey, tanda yang tu. Ini kerja rumah kamu Kerja rumah kamu untuk hari ini. Okey, kalau kamu tak tahu, Ustaz bagi chance lah. Kamu boleh rujuk buku teks untuk yang tak tahu. Kalau kok ada tak tahu ke Ustaz, macam mana nak buat? Saya tak tahu lah Ustaz. Tak apa, kamu boleh rujuk buku teks.
Okey, boleh tengok buku teks mencari, jangan kamu cek jawapan dalam tu, mesti ada. Okey, faham? Boleh? Cuba kalau faham, cuba buat tanda good. Kan ada emoji kan? Ada emoji tu buat tanda good. Kita main emote hari ni. Okey, emote. Kalau tak faham, cuba buat tanda love. Yang tak faham, buat tanda love. Hai, Isha tak faham. Maksud kata yang tak faham. Yang tak faham, buat tanda love. Saya faham. Saya Ah. silap. Faham tak payahlah buat. Ah, Maksud kata yang tak faham je. Tak apa, nanti kalau tak faham, kamu boleh tengok balik video ni. Nanti Ustaz akan post balik video ni tau. Ustaz akan post dalam YouTube. Nanti kamu boleh tengok video ni balik dalam YouTube. Okey. Last sebelum kita habis, Ustaz nak beri beberapa sikit nasihat. Nasihat Ustaz macam biasa, jangan tinggal solat. Solat tu penting. Paling penting sekali, lepas solat mestilah berdoa. Senjata untuk orang-orang Islam ialah berdoa. Kita tak boleh perang, kita tak boleh bunuh-bunuh orang, kita tak boleh guna senjata, tapi kita boleh menggunakan doa. Orang yang ada masalah, ditimpa musibah, Allah akan makbulkan doa dia. Jadi kita sekarang ni, dekat dunia ni ada musibah apa? COVID-19. Betul tak? Jadi sekarang semua orang dekat dunia, bukan Malaysia je, satu dunia ada tersebarnya virus COVID-19. Jadi kita ni macam ditimpa musibah lah. Tak boleh ke rumah, buat kelas online. Okey, jadi saya nasihatkan kamu untuk berdoa. Okey, faham Boleh? Okey. Kamu tahu kan dekat sekolah kita dah ada kelas baru kan? Aha, kan? tak tahu. Nak tengok tak? Apa nama kelas tu? Kita ada main komputer. Nak tengok? Komputer Mama Sains mana boleh tengok. Jauh. Nak tengok. Jauh Bawa gelap. Jangan je. Nak tengok. Tak boleh, jauh. Nak tengok Ustaz. Sambil-sambil tu buat ada masa lagi 5 minit je, Ustaz tunjuk sekejap. Kalau buka lah kelas tu, salah tu kunci. Okey. Kalau buka Dia boleh. Kau je dekat tingkap. Kalau buka bolehlah masuk. Kalau tak buka masuk salah tu kunci. Ni pula. Kunci salah. Ustaz, pin video. Saya dah pin video Ustaz dah. Itu ke ujung. Oh, kat sana. Sebelah sini je kan? Ini sebelah sini je kan? Ustaz ni sampai pasti Ustaz? Ni. Masih dalam proses lagi. Mana? Kecil besarnya. Besarnya. Ni apa masuk? Tak boleh. Wow. Mak Man, mana? Tak boleh masuk. Cantik. Wow. Boleh ke buat ni jadi orang sama? Tak boleh. Ini nanti akan jadi dewan. Okey. Jadi orang baru Ya, ada kelas baru, ada Mak Sains, ada Mak Komputer, sebab tu apa nama tu? Kelas baru. Nantilah begitu. Okey, so saya minta kamu berdoa supaya COVID-19 ni hilang. Kalau COVID-19 hilang, kamu boleh pergi sekolah. Sekolah sekarang daripada ujung sana, contoh daripada ujung Ustaz tunjuk. Daripada ujung sana sampailah ujung sana. Panjang Kelas kita. Ya, panjang. Luas. Kita kat mana? Panjang pula. Dekat kan sebelum tu pasti kan. Pasti tu dah tukar jadi kelas dah. Wow. Okey. Kelas kita dah makin jauh, memang senang main lari. Betul tak? Mesti kena langgar. Okey, sampai sini je kelas kita. Jangan ingat pesan Ustaz, lepas solat tu pastikan kamu berdoa supaya kita boleh mulakan sekolah seperti biasa. Kamu akan ada kelas renang, kelas manah. Kalau COVID-19 ni dah habislah. Okey. Saya duduk LP 7 dekat dengan sekolah. LP 7 mana? Dekat dengan sekolah ke? Okey,
Pin video Ustaz. Okey. Okey, kita tamatkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas. Tangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, amin. Okey, ingat jangan lupa siapkan kerja sekolah Ustaz. Kejap, sebelum tu Ustaz nak screenshot, ambil gambar, ambil kehadiran. Ambil kehadiran. Senyum. 1, 2, 3. Okey, satu lagi. 1, 2, 3. Kecekkan. Okey. Dah, bye-bye. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okey, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Stop video kejap.